Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. نتعلم وتعليم تذكر تذكينا فالانتفاع إبادة الاستفادة دعاء الهدى إلى الخيرات والتمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya sahaja bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah kurnia dan belas ihsan daripada Allah Taala berikan kesempatan pada pagi yang penuh dengan barakah ini. Waalaikum jazakumullah khairan jazak. Maghfiratan ridwanu khusus pada Ustazah Mahani PPID Bulan, muliakan Fadil Ustaz Zul, seterusnya para asatizah, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimaklumkan tadi kita akan sambung bahagian yang terakhir daripada kitab Aqidatul Awam. InsyaAllah ta'ala terus saya boleh dengar ya. Pada muka surat 18 daripada kitab matan, muka surat 18 yang mana ya? Saya tak ada tanda itu hari. Atamma qabla al-wah ataupun daripada atas tu macam mana? Ataupun habis dah semua yang 18 tu. Atamma qabla al-wah. Ya Ustaz. Baik. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulumihi fid darain. Atamma qabla al-wahyi 40 wa umruhu qad jawaza 60. Yani telah sempurna umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun ketika mana datangnya wahyu. Wa umruhu qad jawaza 60, dan umurnya tidak melebihi 60 tahun. Yani umurnya telah melebihi 60 tahun. Yani inda wafatihi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Di sini kita boleh lihat sekali yang pertamalah, iaitu kaedah penggunaan bahasa Arab, yang ini dari segi kalimah yang betul. Sebab itu biasanya bila kita belajar bahasa Arab ataupun kita melihat sebahagian daripada buku-buku, bila mana disebutkan tentang umur ataupun dalam kaedah komunikasi lah, bahasa Arab komunikasi, ataupun kita sebut muhadatsah, kita akan sebut tanya nama, ma ismuka, kemudian bila tanya umur, kam umruka. Jadi kita dengar perkataan itu, dan tidak salah. Saya tidak mengatakan ianya salah, tetapi dari segi hakikatnya bila kita melihat sebahagian daripada ulama-ulama, mereka tidak menggunakan kam umruka, tetapi lebih kepada menggunakan kam sinnak atau kam sinnak, yakni maknanya adalah berapa tahunkah kamu. Tidak digunakan berapa umur kamu, tetapi digunakan berapa tahunkah kamu. Kerana umur, kalau ditanyakan berapa umur kamu, kita tak ada siapa pun yang mengetahui hakikat umur kita berapa. Sebab umur kita ni yang daripada hidup sampai kita mati, yang itu umur. Kalau dia meninggal umur 40, maka 40 tahun lah umurnya. Kalau dia meninggal umur 25, 25 lah umur dia. Kalau dia meninggal umur 70, 70 lah umur dia. Yang ni hakikat umur itu keseluruhannya. Tapi kalau orang tanya sekarang dah berapa umur? Bukan umur, sekarang dah berapa tahun. Dah berapa tahun dah kita. Itu dari segi hakikatnya lah. Sebab itu dalam kitab ni kita lihat disebutkan apa? Atamma qabla al-wahyi 40. Nabi SAW itu ketika berdatang wahyu telah cukup 40 tahun. Dia sebut 40 tahun. Dia tak sebut sekali dengan umur 40 tahun, tapi sebutkan 40 tahun Nabi waktu itu. Tapi hakikatnya umur lah. Kemudian bila dah wafat, barulah disebut wa umruhu, dan umur Nabi qad jawaza 60, yakni keseluruhan umur Nabi itu melebihi 60 tahun. Kenapa dia tak sebut je 63? Sebab kita macam ni, dalam orang Arab, dia suka menyebutkan sesuatu perkara yang memudahkan, yakni bundar.
Bila sebut 63, iaitu benda yang berat pada lidah, ya. Berat pada lidah. Orang Arab dia tak suka sebut benda yang berat pada lidah. Contohnya bila sebut 63, disebut salasah wa sittin. Salasah wa sittin, jadi salasah wa sittin ni benda yang berbelit pada lidah. Jadi senang sebut sittin, 60. Sebab tu dalam Syama'il menyebutkan Nabi SAW meninggal umur sittin, 60. Tapi dalam Mawahib Dunia, yakni syarah kepada Syama'il Muhammadiyah menyebutkan 63. Cuma 60 tu bundar, senang sebut sittin. Berbeza dengan sebut salasah wa sittin. Kalau kita pergi kat sekolah orang Arab, kita dengar orang Arab sebut salasah wa sittin. Kita orang Melayu mengaji bahasa Arab, kita sebutlah salasah wa sittin. Kalau orang Arab sebut salasah wa sittin, dia sebut salasah wa sittin. Dia sebut ta. Sebut itu 33 dia sebut salasah wa salatin. Mula-mula first time kita dengar macam pelik. Apa pula talata? Sebab dia tak suka sebut yang susah, dia sebut yang bundar. Sama lah kalau kita pergi sebahagian tempat Arab, kita tanya dengan dia orang, apa nama sekarang pukul berapa? Nanti dia akan cakap al-an dahin sa'ah 11. Jadi disebut dahin sa'ah 11. Kita pun masa mula-mula saya dengar perkataan tu pun saya cari dalam wahid, isnain, thalatha, arba'ah, khamsah, sittah, arba'ah. Kita duduk kira. Apa ihdas? Tak pernah dengar perkataan ihdas. Rupanya ihdas tu 11. Ihda asyara. Itu dia sebut ihdas saja. Dia dibundarkan. Supaya orang panggil bukan bundar. Dia simplekan, dia simplifykan bagi senang kita nak sebut. Jadi Nabi SAW ini seperti mana dalam disebutkan kat sini, ai was sahih alladhi alaihi jumhur, yang mana jumhur ulama mengatakan ba'atha inda istikmal arba'in, iaitu Nabi SAW ini diutuskan ketika Nabi telah sempurna 40 tahun. Cuma yang jadi bezaan pendapat ulama adalah ketika mana ada pendapat mengatakan 40 tahun tu lengkap, maksudnya tepat, tidak kurang dan tidak lebih. Maka sebab itulah ada pendapat yang mengatakan sebenarnya ada lebih, kerana kalau dilihatkan Nabi SAW itu umurnya 40 tahun sepatutnya pada bulan Rabiul Awal, sebab Nabi dilahirkan Rabiul Awal, sedangkan Al-Quran diturunkan pada Ramadan, jadi mesti ada lebih beberapa bulan. Di situlah ada perbezaannya pendapat. Walau macam mana pun, ada pendapat yang mengatakan sebelum Nabi menerima wahyu di dalam Gua Hira, tetapi Nabi telah mendapatkan mimpi sebelum itu, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Sebab itu dikatakan, ada yang mengatakan wahyu itulah yang pertama Nabi itu menjadi Nabi. Walau bagaimanapun tidak ada masalah, yang penting umur 40 tahun dan Nabi dan wafat ketika mana berumur 63 tahun mengikut pendapat ulama. Jadi Nabi pernah sebutkan dalam satu hadis lain juga, iaitu berkenaan dengan umur umat ini, inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in, atau kama qala SAW, Nabi menyebutkan sesungguhnya umur umat aku ini antara 60 ke 70. Kebiasaannya Nabi mengatakan begitu, bermakna ada yang lebih muda, ya, mesti ada yang meninggal lebih muda, dan ada yang meninggal sampai, maksudnya umur sampai panjang, sampai lanjut sampai orang kata 70, 80, 90, bahkan ada 100 lebih. Itu adalah bonus special rezeki Allah bagi pada mereka untuk mereka menambahkan amal dan sebagainya. Baik. Wasab'atun auladuhu faminhum thalathatu minadh-dhukuri tufhamu. Maka disebutkan kat sini sab'atun, ada 7 orang anak, auladuhu, 7 orang anak Nabi SAW, faminhum, dan daripada 7 orang itu thalathatu minadh-dhukur, 3 orang anak laki-laki, tufhamu, mudah-mudahan kita fahami. Iaitu yang pertama adalah Qasim wa Abdullah wa huwa Tayyibu, iaitu Qasim dan Abdullah, yang mana Abdullah itu digelarkan dengan At-Tayyibu, wa tahirun bidaini idza yulaqabu, yang mana artinya adalah suci dan juga baik. Itu makna dia lah, makna kepada Tayyibu tu. Jadi gelarannya digelar Abdullah At-Tayyibu. Qasim dan juga Abdullah ini adalah anak kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha.
Qasim itu adalah anak pertama Nabi SAW. Qasim adalah anak pertama Rasulullah SAW, yang mana meninggalnya di Makkah. Ada pendapat mengatakan umurnya sampai 2 tahun, ada yang mengatakan kurang 2 tahun, ada yang mengatakan lebih 2 tahun. Itulah anak Nabi yang pertama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meninggal masa kecil lah ni. Meninggal masa kecil lah, sebab meninggal umur 2 tahun. 2 tahun ada kata kurang, ada kata lebih. Jadi tak sempat besar. Maka sebab itulah disebutkan dekat sini Qasim mana tadi? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa kunniyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Maka Nabi itu diberi kunyah dengan Qasim. Kunyah ni apa maksudnya? Kunyah ni adalah gelaran-gelaran yang diberikan oleh orang Arab kepada mereka yang mana mempunyai anak dan dikunyahkan kepada anaknya yang pertama biasanya. Seperti contoh, Abu Nabi SAW disebut Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya bapa Qasim. Jadi Nabi SAW lah. Kalau kita ada anak nama apa? Anak nama Muhammad, maka ayahnya dipanggil Abu Muhammad. Anaknya pula, isterinya pula, yakni maknya lah, dipanggil Ummu Muhammad. Baik. Saya sebut dekat situ, saya tulis dekat saya punya Google Meet saya, Abu Alawi. Sebab anak saya nama Alawi. Jadi saya Abu Alawi lah. Takkan nak buat Abu Mahdi pula kan. Itu bukan nama anak saya. Baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ini berbeza ya. Ini jangan bezakan kunyah dengan laqab. Laqab ini diberikan sesuatu sesuai dengan nama tempat ataupun nama jelah nama tempat lah biasanya. Pernah dengar orang sebut nama Syekh ni Aku nak pakai Yamani. Kan, ataupun apa lagi? Al-Misri. Itu contohnya tu. Yang tu laqab. Dia bukan kunyah. Kunyah ni untuk yang macam saya sebutkan tadi. Kalau ada kan boleh tebur. Contohnya kalau ada anak nama apa? Anak nama Sumayyah. Abu Sumayyah. Boleh, tak ada masalah. Cuma biasanya kita menggunakan untuk anak lelaki. Untuk anak lelaki. Baik. Jadi itulah yang pertama tadi adalah Qasim dan Abdullah. Kata 3. Ya, ada 3. Tapi 2 ni adalah daripada anak Khadijah. Ada pun seorang lagi namanya Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak kepada Atahu Ibrahim min Sariyah fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah, iaitu lahir daripada seorang hamba perempuan, ibunya bernama Maryah Qibtiyah. Maryah Qibtiyah ni adalah daripada bangsa Qibti di Mesir, yang dihadahkan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu masih ada apa panggil nama ni, apa nama dipanggil ni, yalah maksudnya perhambaan lah, sistem hamba masih ada. Hamba ini tahap isteri je. Dulu ada satu orang upkan status, upkan status, dia tulis apa? Nabi SAW dia kata tidak berkahwin dengan Maryah Qibtiyah, tetapi bersama dan dapat anak. Maka kata Nabi juga terlibat dengan penzinaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bukan orang jahil dah ini. Ini orang, bukan orang bodoh ataupun orang tak cerdik. Ini orang bahlul nama dia. Bahkan bahlul lebih cerdik daripada dia. Syekh Bahlul tu, satu orang nama Syekh, nama dia Syekh Bahlul. Kan? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang first time dengar ataupun memang dah tahu. Bahlul ni satu orang nama Syekh, nama seorang alim, seorang yang kuat ibadat. Dikatakan dulu, orang-orang dulu memanggil kepada anak dia Bahlul agar menjadi seperti Syekh Bahlul. Agar menjadi seperti Bahlul tu. Tapi orang salah faham lah. Orang ingat Bahlul tu satu benda yang buruk. Dia gunakan benda buruk. Dulu ni orang dia marah anak dia, disebut Bahlul tu supaya anak dia jadi seperti Bahlul yang dimaksudkan lah. Seperti Syekh Bahlul tu. Tu sebab dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni orang yang bercakap Nabi SAW dulu pernah sekali viral. Dia katakan Nabi tidak berkahwin dengan Maryah Qibtiyah. Jadi status hubungan tu dia kata tak tahulah sebab bersama. Ini orang ni masalahnya bila kita tidak memahami bahawa pada masa itu masih ada lagi dipanggil perhambaan. Yakni masih ada perhambaan. Hamba ketika itu hukumnya seperti isteri. Hukumnya seperti isteri.
Bahkan tak ada beza dengan isterinya. Jadi boleh bersama dan juga dan dikira isteri lah. Sekarang itu hukum macam hukum isteri jugalah, aurat dan sebagainya. Panjang bahasan tu, kita nak kena buka kitab fiqh lah kalau nak syarah. Tapi gitu cerita dia. Bukannya maksudnya macam hari ini orang gaji, bukan hamba. Ada bibi kat rumah apa semua, itu bukan hamba, itu orang gaji. Walaupun kadang-kadang dilakukan seperti hamba. Itu salah kepada tuan punya ni lah, tuan dia lah. Berbeza. Jadi Maryam Qibtiyah mendapat anak seorang namanya Ibrahim. Dan Ibrahim pun meninggal semasa kecil. Ibrahim pun meninggal semasa kecil juga. Sekejap. Mana Ibrahim? Ni dia. Yakni Ibrahim juga meninggal semasa kecil, dan juga Abdullah juga meninggal semasa kecil. Semua meninggal semasa kecil lah. Kiranya tiga-tiga anak lelaki Nabi ni meninggal semasa kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dikatakan meninggalnya itu ketika umurnya besar sedikit. Umurnya besar sedikit lah. Umurnya dah masuk mencecah 6 ataupun 6 atau 7 tahun. Baik. Jadi anak-anak lelaki Nabi semua, tapi ada hikmah dia. Sebahagian ulama mengatakan hikmah dia adalah anak-anak Nabi itu biasanya adalah Nabi. Dan Nabi itu adalah Nabi yang terakhir. Yakni Nabi itu khatamun nabiyyin, Nabi adalah penghatam segala Nabi, maka tidak ada lagi Nabi selepasnya. Maka sebabkan itu ditakdirkan anak-anak Nabi itu meninggal awal. Walau bagaimanapun itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cuma pendapat daripada pendapat alim ulama. Kemudian ada anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan itu ada 4 semuanya. Arba'un minal inasi tuzkaru. Ada 4 orang anak perempuan. Ridwanu Rabbi lil jami' yuzkaru. Keredaan Tuhanku bagi semua yang disebut. Yang disebutkan dekat sini susunannya lah. Fatimatuz Zahra ba'luha Ali wa banahu masibtani fadluhum jali. Iaitu disebutkan yang pertama dalam kitab kita, iaitu Fatimah. Wulidat Fatimah radhiyallahu anhuma sittata thalatha dhukur wa thalatha inas. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, maaf. Fatimah di sini disebutkan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga dikahwinkan dengan Sayyidina Ali. Ketika berkahwin dengan Sayyidina Ali, 21 sana wa 5 ashhur. Umurnya adalah 21 tahun. Minta maaf, Sayyidina Ali umur 21 tahun dan Sayyidah Fatimah berumur 15 tahun. Tu umur masa kahwin. Umur masa kahwin Fatimah 15, Ali 21. Masa tu tak ada masalah. Kan kita ada undang-undang tak bolehlah kahwin umur muda macam tu kan. Saya 18 lah. Bukan masalah hukum berubah ke apa, tetapi dilihat kepada situasi. 15 hari ni tak sama macam 15 dulu. 15 hari ni tak sama macam 15 dulu. Tak payah bagi jauh sangat. Kenapa kita payah pergi sampai zaman Nabi? 50 tahun lepas cukup lah. Kan? Kalau ada ustazah-ustazah ke ustaz-ustaz di sini yang umur dah cecah 40, 50, bayangkanlah umur masa ustazah-ustazah dulu, masa kecil-kecil macam mana dengan budak-budak hari ni. Sama ke kita 15 dulu dengan 15 hari ni? Sama ke kita dulu 12 tahun dengan 12 tahun hari ni? Dulu 12 tahun Sayyidina Muhammad, saya ingat lagi 12 tahun. Saya 12 tahun saya orang kata sekolah rendah. Kita dah boleh maksudnya buat macam-macam lah, buat apa-apa, tolong mak di kedai dan sebagainya. Hari ni 12 tahun, apa boleh buat hari ni? Bukan semua, memang ada yang dididik dan sebagainya, tapi berbeza. Orang kata suasana hari ni, situasi dia berbeza. Situasi hari ni ada anak umur 18 tapi tak tahu buat apa lagi pun ada. Dulu umur 15 tu kalau mak tinggal rumah, ayah tinggal rumah, boleh harap dah umpan dia tu. Boleh masak, boleh basuh baju, boleh buat sebelah ke dah. Hari ni 15 pakai tinggal rumah jadi tongkang rumah tu. Kan? Baik. Jadi Fatimah juga berumur 15 tahun masa tu. Umur 15 tahun. Aqiba ruju'ihim min Badar. Berkahwin selepas balik daripada perang Badar. Wa tufiyat ba'da abiha bi 7 ashhur 'ala as-sahih. Sayyidah Fatimah meninggal selepas ayahnya, yakni selepas Nabi meninggal 6 bulan lepas tu. Ala sahih, pada qaul yang
Sahih. Baik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dekat sini dikatakan apa? Ada satu kisah anna Fatimah, anna Fatimah Zahra bint Nabi SAW. Dikatakan Sayyidina Fatimah ketika Fatimah meninggal, yakni ketika Fatimah wafat, hamila janazataha arba'atan nafar. Diangkat jenazahnya itu 4 orang. Zaujuha Ali, anaknya, suaminya Ali dan anaknya Hasan dan Husain, wa Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Falamma wada'aha 'ala syafiril qabr, sampai saja dalam lubang kubur, qama Abu Dzar faqala, sampai saja di dekat kubur dia itu, Abu Dzar pun bangun dan mengatakan ni, ya qabr, wahai kubur. Ni Sayyidina Muhammad. Abu Dzar bangun berdiri dan Abu Dzar kata apa? Wahai kubur, atadri manil lati ji'na biha ilai? Kau tahu tak kubur, siapa yang kami bawa hari ni? Dia cakap dengan kubur. Tahu tak siapa yang kami bawa hari ni? Hadhihi Fatimah Az-Zahra binti Rasul alaihi salatu wassalam wa zawjuha Ali al-Murtada wa Ummul Hasan wal Husain. Aku bawa yang hari ni, jenazah yang kami bawa adalah Fatimah binti Rasulullah Az-Zahra dan juga isteri kepada Ali al-Murtada dan juga ibu kepada Hasan dan Husain. Fasama'u nida'an minal qabri yaqul, subhanallahal azim. Maka semua yang ada di semasa majlis pengebumian itu, mereka mendengar. Ini bukannya orang kata mimpi, bukannya mimpi, bukan dengan khayal ni. Mendengar sendiri dengan telinga mereka, nida'an minal qabr, sambut, suara sambutan daripada kubur, mengatakan apa? Ma ana mawdi'al hasbi wa nasabin wa innama ana mawdi'al amal was salih fala yanju minni illa man kathara khairihi wa sallam qalbahu wa khallis amalahu. Intaha. Apa kata kubur tu? Kubur tu kata, aku ni bukannya tempat untuk terima pangkat orang ataupun keturunan orang, tetapi aku ni tempat menerima amal-amal soleh. Tak ada seorang pun akan selamat daripada aku melainkan yang banyak amalnya, bersih hatinya dan ikhlas amalannya. Macam tu. Wa qad kana khatibuha Abu Bakar thumma Umar. Fa'arada an sallallahu anhuma falamma qatabaha alai ajabahu wa ja'ala sadaqaha dar'aha wa lam yakul lahu ghayrahu wa bai'ana ba'ma kibai. Okey, baik. Jadi kemudian dikatakan walidat Fatimah bin Ali. Fatimah ada 6 orang anak dengan Sayyidina Ali. Ini penting untuk kita kenal Ahlul Bait kita. Ahlul Bait Nabi SAW. Sebab itu disebutkan inna fil jannati naharan min laban li Aliin wa Husainin wa Hasan. Semua dalam syurga itu ada sungai daripada susu, yang mana ia milik Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kan salli ala Sayyidina Muhammad. Mereka ini adalah imam ahli sunnah wal jamaah, dan mereka adalah ahlul bait Nabi SAW, syababu ahli jannah, pemuda ahli dalam syurga. Sayyidina Fatimah bukannya ada 2 anak aja, Hasan Husain. Ada lagi anak-anak lain, cuma yang keturunan mereka turun daripada Hasan dan Husain. Sebab siapa anak-anak mereka? Ada 3 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Hasan, Husain dan Muhassin. Hasan, Husain dan Muhassin. Manakala perempuan, Zainab, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Tengok dia namakan nama-nama kakak-kakaknya. Nama-nama kakaknya lah. Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah. Sedap nama. Zainab. Ini orang tak apa nama Zainab. Orang tak malu lah nak apa nama Zainab, nama orang lama. Yelah, nama anak Nabi tu. Misalnya orang Melayu kita boleh tahan juga, nama Zainab sedap, dia panggil Zainab, kan? Zainab. Jadi kemudian Ummu Kulthum, kan? Ada sebut Kulthum, yang tepatnya Kulthum. Dan Ruqayyah. Ruqayyah ni sebenarnya banyak nama-nama orang-orang kita nama Ruqayyah, tapi ejaannya jadi lain. Pernah dengar orang nama Rogayah. Rogayah tu berasal daripada Ruqayyah. Itu asalnya Ruqayyah sebab Qaf. Orang Arab sebahagiannya seperti Yaman, Qaf jadi Ga. Jadi bila disebut Ghasib, disebut Ruqayyah tu disebut Rugayyah. Nama lama jadi Rogayah. Sebenarnya asal usul dia Ruqayyah. Baik, misalnya ala Sayyidina Muhammad.
Kemudian ada anak juga yang lain, Zainabun, dan ada anak Nabi nama Zainab, dan juga Ruqayyah dan Ummu Kulthum Zakat Radiyah, wanita yang suci lagi sentiasa penuh redha. Zainab ada suami kepada Sayyidatina Zainab radhiyallahu taala anha wa radhaha adalah Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi'. Abul As ni apa nama tu, salli ala sayyidina Muhammad. Macam ni, Abul As ni adalah sepupu dia. Macam tu. Anak saudara Nabi jugalah, senang cerita. Anak saudara Nabi sebelah Khadijah. Abul As namanya Abul As ibn Rabi'. Abul As ni ada maknya nama Halah binti Khuwailid, adik Khadijah. Jadi mereka kahwin sepupu dengan sepupu. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Ruqayyah ni kahwin dengan siapa? Ruqayyah kahwin dengan Sayyidina Uthman. Kemudian Ruqayyah meninggal, Sayyidina Uthman kahwin pula dengan adiknya, iaitu Ummu Kulthum. Sebab tu disebut Dzun-Nurain, yang mendapat dua panggil sallallahu alaihi wasallam mata, dua cahaya. Sebab apa? Sebab berkahwin dengan dua puteri Nabi, iaitu Uthman bin Affan alaihi ridwanullah tabaraka wa taala. Habis itu Antis Ainin Watis Wafatul Mustafa, itu anak-anak Nabi ya. Khuyyarna fakhtarna nabiyyal muqtafa. Sekarang kita masuk pembahasan cerita berkenaan dengan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pertama disebutkan Aisyatun wa Hafsah wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah. Baik. Kita boleh lihat dekat yang situ disebutkan Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun, Maimunatun wa Ramlah. Dia kata kat sini Antis Ainis Watin Wafatul Mustafa, ada 9 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berapa jumlah yang sebenarnya? 9 ke? 11 ke? 12 ke? Okey, baik. 9 ni meninggal sebelum Nabi. Meninggal selepas Nabi. 9 orang meninggal selepas Nabi. 2 orang meninggal sebelum Nabi. Seorang hamba Nabi. Jadi berapa total dia? 9 meninggal selepas, 2 meninggal sebelum, dan seorang hamba Nabi. Bermakna totalnya 12 lah. Yakni Nisa'un Nabi, yakni wanita-wanita yang berada di samping Nabi, 12 termasuk Maryah Qibtiyah. 12. Baik. Maka yang pertama disebutkan Aisyah. Bukan Aisyah isteri Nabi yang pertama. Tapi Aisyah di sini sebab susunannya disusun Aisyah dulu. Aisyah adalah anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Ayahnya bernama Abu Bakar, maknya bernama Ummu Rumman. Abu Bakar ada 3 orang isteri. Yang pertama iaitu Ummu Rumman. Ummu Rumman adalah yang pertama, bukan yang pertama lah. Ummu Rumman bukan yang pertama. Isteri yang pertama adalah bernama saya tak ingat nama dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak apalah. Qatalah nama isteri Abu Bakar. Namanya Qatalah. Salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Qatalah itu dapat anak. Anaknya bernama Abdullah ibn Abu Bakar. Ini nama anaknya, Abdullah bin Abu Bakar. Dan juga dapat anak perempuan namanya Asma binti Abu Bakar. Inilah Asma binti Abu Bakar. Pertama tadi Abdullah dan juga Asma. Kemudian kahwin pula dengan yang kedua, namanya Ummu Rumman. Daripada Ummu Rumman lah dapat anak Abdul Rahman dan Aisyah. 2 orang anak, seorang nama Abdul Rahman,
seorang nama Aisyah. Jadi Aisyah dengan Asma ni adalah adik-beradik sebapa tapi lain ibu. Lain ibu tapi bapa samalah, iaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Satu-satunya isteri Nabi yang meninggal, yang berkahwin dengan Nabi semasa Nabi masih yang anak dara yang berkahwin dengan Nabi. Yang lain semua janda. Satu-satunya isteri Nabi yang anak dara adalah Aisyah. Ada ikut pendapat mengatakan berkahwin dengan Nabi ketika umur 6 tahun dan bersama ketika umur 9. Dan dikatakan wafat ketika mana Nabi berumur ketika mana dia berumur 18 tahun. Ketika Nabi wafat umurnya berumur 18 tahun. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Macam saya sebutkan tadilah, jadi saya tak perlu bahaskan lagi, iaitu kenapa mesti ada soalan-soalan daripada orang-orang yang mana liberal dan sebagainya. Liberal lah apa semua kan, yang sekular ke yang liberal, yang campur aduk Islam ni kan. Masuklah yang menggunakan nama Islam tapi sebenarnya orang kata guna nama Islam tapi dia sendiri pun tak faham Islam tu apa dan berterabur. Macam contohnya Sister in Islam. Sister in Islam, saya sebut je direct. Biarlah kan, setengah orang dia nak sebut takut-takut. Saya sebutnya benda kemungkaran. Sister in Islam tu satu-satunya puak yang bebas dalam Malaysia tapi sesat barat. Orang Ganu kata sesat barat tu, sesat betul lah tu. Sister in Islam tu, kan, bapaknya orang terkenal, anaknya lah yang mengetuai Sister in Islam tu, kan, di Marina tu. Jadi benda tu kena pesan elok ke anak-anak gadis kita. Jangan terpengaruh dengan nama Sister in Islam. Sebab Sister in Islam tu puak-puak jahil, puak-puak menyesatkan umat Islam, yang menjahanamkan umat Islam. Sebab kadang-kadang timbul persoalan daripada puak-puak macam ni lah. Kenapa Nabi kahwin dengan umur 9 tahun? Apa ni kahwin dengan umur budak? Pertama sekali, kalau kita nak pegang hujah logik lah. Nabi SAW mempunyai banyak musuh daripada kalangan kaum Yahudi, Nasrani dan juga musyrikin Mekah ketika itu. Baik, agak-agak lah ustaz-ustaz sekalian, yang paling benci dengan Nabi, mereka lagi banyak modal untuk hantam Nabi, untuk attack Nabi. Tapi sepanjang kita baca dalam sirah, jangan baca yang selepas zaman Nabi, yang semasa zaman Nabi. Semasa Nabi berhadapan dengan musuh-musuh, boleh ceritakan dengan kita, maksudnya boleh share zaman itu siapa di antara musuh Nabi, sama ada daripada Quraisy, kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, ataupun daripada puak Yahudi yang attack Nabi, yang hantam Nabi guna modal Nabi kahwin dengan budak. Dalam sirah carikan. Kalau benda tu benda yang buruk di zaman itu, nescaya orang-orang zaman itu telah menggunakan modal itu untuk attack Nabi. Apa Nabi kahwin dengan umur 9 tahun? Apa? Dia boleh hantam Nabi sebab itu puan besar. Tapi tak ada dalam sirah, Bermakna benda itu normal di zaman itu dan tak normal di zaman ini. Jadi macam mana dia orang boleh compare dengan budak 9 tahun hari ini dengan 9 tahun Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha ummul mukminin? Itu antara poin logik untuk kita berdalah, untuk kita jawab rad alaihim, jawab kepada tuduhan mereka. Baik, jadi itulah tadi. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu Aisyah, kakaknya Asma. Sayyidah Asma, siapa tak kenal, satu orang wanita yang hebat. Hebat Sayyidah Asma. Bapanya orang hebat, Abu Bakar. Adiknya orang hebat, isteri Rasulullah. Suaminya orang hebat, salah seorang yang dijanjikan syurga. Siapa? Zubair bin Awam. Anaknya orang hebat, Abdullah bin Zubair, salah seorang daripada perawi hadis yang mana disebutkan sebagai orang yang syahid misalnya Anas bin Muhammad di zaman Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Semua orang-orang hebat di samping dia. Kemudian yang seterusnya Hafsah. Hafsah ni siapa? Hafsah ni adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Hafsah binti Umar Al-Khattab. Hafsah adalah yang kedua isteri Nabi yang second last muda. Dia yang paling muda Aisyah, yang second last muda Hafsah. Hafsah ni second last muda. Kiranya dia atas tua sikit daripada Aisyah, tapi still muda daripada yang lain. Tapi masih lagi seorang janda. Masih seorang janda.
Hafsah adalah isteri Nabi, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa radhaha, isteri Nabi yang satu-satunya isteri Nabi yang pernah diceraikan Nabi dan dirujuk semula, iaitu Hafsah. Hafsah adalah isteri Nabi yang pernah diceraikan Nabi dan dirujuk semula. Kisahnya panjang, boleh tengok dalam surah Tahrim lah. Panjang kisahnya. Secara ringkasnya adalah kerana Hafsah cemburu dan Nabi meminta agar dirahsiakan satu perkara, dan kemudian Hafsah ni ialah maksudnya seorang wanita yang tidak maksum, tetapi ada kemuliaan. Beliau adalah seorang isteri Nabi, terlepas cakap pergi cerita dengan Aisyah. Dia terlepas cakap, ya umumlah ibu-ibu, ustazah-ustazah hati-hatilah kan. Anda raja dah janji dah tak mau cerita, pergi cerita juga. Disebabkan dia cerita tu Nabi ceraikan dia. Kemudian wahyu daripada Allah untuk rujuk semula dengan Hafsah. Menangislah Hafsah ni. Sayyidina Umar pun datang marah Hafsah, marah anak dia. Kenapa buat Nabi marah? Kenapa bagi Nabi cerai? Macam tu. Salihlah Sayyidina Muhammad. Disebabkan tidak berpegang dengan janji. Dia cemburu sebab Nabi bawa balik Maryah Qibtiyah ke rumah Hafsah dan bersama, dan kemudian Hafsah dapat tahu, maka dia cemburu. Lalu disuruh janji supaya tidak bagi tahu pada siapa-siapa, tapi Hafsah memberitahu kepada Aisyah. Itulah. Tapi diceraikan dan dirujuk semula. Anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Saudah. Saudah. Disebutkan kat sini Saudah. Saudah ni siapa? Saudah binti Zam'ah. Nama dia. Saudah ni adalah isteri Nabi yang paling tua yang pernah Nabi kahwin. Adalah isteri Nabi yang paling tua. Bukan isteri tua. Isteri tua tu kadang-kadang isteri nombor satu. Kita panggil isteri ni isteri muda, ni isteri tua. Itu isteri nombor satu. Yang isteri tua di sini maksudnya umur yang paling tua yang pernah dikahwini oleh Nabi SAW. Sebab tu orang jadi isteri muda ni, dia untung apa kat isteri muda ni? Bukan suruh kahwin dengan lelaki orang, tidak. Tapi nak bagi tahu isteri muda ni, kalau umur dia berapa, orang datang, umur berapa? Umur dah 60. Oh, tua dah. Walaupun tua, dia tetap isteri muda. Kan, nampak tak? Dia tua tapi dia tetap isteri muda. Dia punya gelaran isteri muda tu takkan hilang punya. Umur 70 pun isteri muda, kan? Isteri tu yang seorang lagi. Baik. Itu gurau je, kan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, Saudah binti Zam'ah. Baik. Kemudian, Safiyah. Safiyah binti Huyai. Safiyah. Dan kita ikut susunan matan tu. Safiyah ni adalah namanya Safiyah binti Huyai. Kemudian saya teruskanlah, Maimunah. Kemudian isteri Nabi namanya Maimunah. Maimunah ni disebut Maimunah binti Al-Harith. Maimunah binti Al-Harith ni apa kisahnya? Maimunah binti Al-Harith ni tak silap saya, Maimunah binti Al-Harith, betul lah. Maimunah binti Al-Harith ni orang hebat ya. Dia punya maknya orang hebat. Nanti saya akan terangkan sikit. Lagi satu, Maimunah Al-Harith ni, nama sebenar Maimunah Al-Harith apa dia? Nama sebenarnya Hindun binti Auf. Minta maaf, bukan. Hindun binti Auf tu maknya. Minta maaf sangat-sangat. Salah. Hindun binti Auf adalah mak kepada apa nama tu, Maimunah binti Al-Harith. Ni sini saya nak terangkan kenapa Maimunah binti Al-Harith ni, apa cerita dia, apa cerita Hindun binti Auf ni. Hindun ni nama orang dulu. Hindun. Bukan Hindun. Maimunah binti Al-Harith ni ada maknya bernama Hindun binti Auf. Okey Hindun binti Auf berkahwin dengan satu orang laki-laki namanya Al-Harith. Jadi kita nak cerita pasal apa? Hindun binti Auf ni dia ada anaknya dikahwini oleh 6 orang hebat ataupun 5 orang hebat. Siapa dia? Hindun binti Auf mula sekali dia berkahwin dengan satu orang bernama Al-Harith. Dapatlah anaknya bernama Maimunah. Maimunah isteri siapa? Kita tahu. Maimunah adalah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi itu anaknya. Anaknya yang bernama Maimunah kahwin dengan Nabi. Dia orang hebatlah. Dia dapat menantu hebat. Menantu dia yang paling mulia sekali iaitu Nabi Muhammad. Kemudian
Anaknya juga yang kedua bernama Ummu Fadal. Ummu Fadal ni dipanggil Lubabah Al-Kubra. Dia adalah isteri kepada Abbas ibni Abdul Muttalib, pakcik Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib, pakcik Nabi, isterinya adalah Lubabah, ataupun kita sebut Ummu Fadal, Lubabah Al-Kubra. Bermakna Nabi Abbas pakcik Nabi, dalam masa yang sama miras Nabi. Begitu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian selepas suaminya tak ada, maka Hindun binti Auf berkahwin dengan orang lain pula, namanya Khuzaimah. Bila dia berkahwin dengan seorang lelaki namanya Khuzaimah, dapat anak. Anaknya bernama Zainab. Anaknya bernama Zainab. Zainab ni siapa? Zainab ni isteri Rasulullah SAW. Zainab adalah isteri Rasulullah SAW. Kahwin dengan Nabi juga Zainab ni. Jadi tadi dah dua orang lah. Nabi tu kira seorang lelaki lah, Nabi dan juga Abbas. Kemudian berkahwin pula dengan lelaki lain. Selepas meninggal suaminya, berkahwin pula. Hindun binti Auf ni kahwin dengan seorang lagi pula. Dia kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Umais. Siapa Umais ni? Dia kahwin dengan Umais. Umais ni adalah minta maaf. Dia kahwin dengan Umais dan dapat anak. Anaknya siapa? Nama anaknya adalah anak nama Asma. Yang ni bukan Asma Abu Bakar tadi. Jadi anak Abu Bakar ini adalah Asma binti Umais. Asma binti Umais, anak kepada Hindun ni juga, anak perempuannya, berkahwin dengan siapa? First kali dikahwin dengan Ja'far bin Abu Talib. Ja'far bin Abu Talib, sepupu Nabi, sahabat Nabi, Ja'far At-Tayyar, yang mana Nabi melihatnya terbangan dalam syurga. Subhanallah. Selepas syahidnya Ja'far, maka Asma binti Umais berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, berkahwin pula dengan Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum ajma'in. Jadi bayangkan, menantu kepada Hindun ni siapa? Nabi Muhammad, Abbas, Abu Bakar, Ja'far, dan juga Ali bin Abi Talib. Ada seorang lagi, sebab ni ada adik. Adiknya nama apa? Adiknya nama Salmah. Salmah berkahwin dengan Hamzah, pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, 6 orang, semuanya orang-orang hebat, semuanya orang-orang yang mulia menjadi menantu, nanti menjadi menantunya, jadi menantunya. Radhiyallahu anhum wa radahum ajma'in. Kemudian yang seterusnya Ramlah. Ramlah binti Abu Sufyan. Kemudian Ramlah binti Abu Sufyan, isteri Nabi SAW juga. Kemudian Hindun. Hindun ni, tadi tu yang Hindun lain. Yang ini Hindun memang Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, isteri Nabi SAW. Kemudian Zainab, saya dah terangkan tadi. Dan juga Juwairiyah lil mu'minina ummahatul murdiyah, Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah pun isteri Nabi SAW. Dan 2 orang lagi tu, iaitu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha, dan juga Ummu Salamah. Ummu Salamah. 2 orang lagi, Khadijah dan juga Ummu Salamah. Kemudian Hamzah tu ammuhu wa Abbasun kadza. Hamzah bapa saudara baginda Nabi SAW. Wa Abbas, Hamzah syahid dalam peperangan Uhud. Dan juga Abbas. Bila sebut ammuhu ni pakcik. Bila sebut ammuhu, pakcik yang sebelah lelaki. Maksudnya sebelah ayah. Sebelah ayah semua kita panggil ammu. Kan? Kalau sebelah mak kita panggil khalu. Kalau pakcik, khalatu. Kalau belah ayah, pakcik, ammu. Kalau perempuan, ammatu. Kalau sebelah mak, khalu dan khalatu. Jadi kalau panggil saya ammi lah. Ammi, khalat. Ammi, ammati, khali dan khalati. Disebut kat sini Abbas, ammuhu juga. Wa ammatuhu, dan juga makciknya, ammatuhu, makcik sebelah ayah,
namanya Safiyah. Baik. Wa qabla hijratin Nabiyil Isra, berlakunya sebelum hijrah Nabi, yakni sebelum Nabi berhijrah telah berlaku satu peristiwa namanya Isra min Makkatil lailan li Qudsi yudra. Peristiwa Isra wal Mi'raj daripada Makkah pada waktu malam kepada Baitul Maqdis. Ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an Nabi Rabban kallama. Setelah Isra' akan berlaku Mi'raj Nabi ke langit, hinggalah Nabi melihat Tuhan berkata-kata. Yang ini tak perlu syarahlah. Di dalam bab Isra' Mi'raj. Bi ghairi kaifin wa hisarin wa iftaran alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Okey, dekat sini kita pegang sebagai akidah. Sebab disebut kat sini hatta ra'an Nabi Rabban kallama. Nabi melihat Tuhan, yakni melihat Allah berkata-kata. Bukan majaz, maksud Nabi melihat sendiri dengan mata Nabi. Tapi macam mana? Min ghairi kaifin, dengan tanpa diketahui macam mana, tanpa boleh diketahui bagaimana. Jadi Nabi melihat, bila kita sebut Nabi melihat Allah Ta'ala, melihat Allah berkata-kata, melihat dengan mata bagi kita Nabi SAW sendiri. Kalau ditanyakan kita bagaimana, min ghairi kaifin, tak ada macam mana, tak tahu macam mana, dan kita takkan boleh tahu bagaimana, melainkan nanti di akhirat di syurga kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wan hisarin waftarak, dan takkan boleh diliputi dengan akal, takkan boleh dipikirkan. Alaihi khamsan ba'da khamsina farad, kemudian telah diwajibkan ke atas Nabi 5 solat selepas setelah 50 waktu solat. Yang ni cerita yang masyhur lah, yang mana Allah memfardukan 50 solat ke atas umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi naik semula dan meminta izin kepada Allah, dikurangkan, akhirnya menjadi 5 waktu. Wa qad fada as-siddiq bi tasdiqin lahu wa bil urudi sidqu wa fa ahlahu. Beruntung Abu Bakar As-Siddiq kerana membenarkan baginda, dan dengan peristiwa Mi'raj beliau menyetujui dan membenarkan baginda. Kenapa dimasukkan cerita Abu Bakar As-Siddiq kat sini? Bila Nabi Isra wal Mi'raj, bila Nabi cerita dekat depan Kaabah, depan orang awam, maka orang-orang menolak. Mereka mengatakan ini sesat, ini menipu, ini sihir, ini gila, macam-macam dia mengutuk Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu Abu Jahal merasakan apa? Dia merasakan ini ada peluang. Ini ada peluang apa? Untuk dia hasut Abu Bakar. Sebab dia tahu Abu Bakar ni suka pertahankan Nabi Muhammad, suka pertahankan Rasulullah. Apa-apa pun Rasulullah cakap apa pun, dia kan. Dia betul, dia membenarkan. Sebab tu dia dapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Dia benarkan apa saja yang Nabi cakap, semua dia benarkan. Dia takkan nak dalil, nak tolak, tak ada. Ini Sayyidina Abu Bakar. Lalu Abu Jahal fikir, ni cerita Muhammad ni cerita yang tak masuk akal. Ada pula pergi Masjid Aqsa dalam satu malam, untuk naik langit pula. Inilah point dia untuk bagi Abu Bakar tu. Orang panggil Abu Bakar tu dah mula tak suka Nabi. Dia nak rosakkan hubungan. Dia pergi rumah Abu Bakar. Bila dia pergi rumah Abu Bakar, dia ketuk pintu, buka-buka ada apa, maka dia katakan, kau tahu kawan kau Muhammad, dia kata dia pergi Masjid Aqsa. Lepas tu, yang peliknya dia pergi Masjid Aqsa, dia patah balik malam ni juga. Sekejap je tu, pergi boleh patah balik. Sedangkan waktu itu, perjalanan paling singkat untuk pergi Masjid Aqsa daripada Makkah 30 hari. Paling singkat. Maksudnya makan masa sebulan. Sebab naik unta. Pergi patah balik sebulan paling tidak. Macam mana Nabi Muhammad boleh pergi dalam masa satu malam? Dalam masa satu malam tu, pergi patah balik. Jadi dia cerita benda tu dekat Abu Bakar. Lalu apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Dia belum cerita lagi pasal naik langit ni. Tuan-tuan Ustaz sekalian, dia tak cerita lagi pasal naik langit. Dia baru kata Nabi Muhammad pergi ke dia kata Muhammad pergi ke Masjid Aqsa, patah balik. Pasal langit tak cerita lagi. Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad cakap, hatta kalau dia kata dia naik ke langit pun aku percaya. Belum cerita lagi. Baru cerita yang pasal yang tak logik pergi Masjid Aqsa. Belum cerita yang lagi tinggi, iaitu naik ke langit. Apa kata Abu Bakar? Kalau cerita pasal naik ke langit pun aku percaya. Kalau kau cerita pasal langit pun, maka Abu Jahal pun kecewa lah sebab tak dapat nak hasut Abu Bakar. Ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Maksudnya apa saja, sehingga dikatakan iman Abu Bakar, bila maksudnya apa saja yang Nabi cakap tu, walaupun orang lain merasakan benda tu tak betul, Abu Bakar tetap mengatakan iya, tetap membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aqidatun mukhtasarah lil awami sahlatun muyassarah. Dan inilah akidah yang diringkaskan bagi orang awam, senang serta dipermudahkan. Nazimun tilka Ahmadul Marzuqi wa man yantami lis-sadiqil masduqi.
Penyusunnya adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, seorang yang mana sampai nasabnya kepada seseorang yang benar lagi dibenarkan, Sadiqul Masduq, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyid Ahmad Marzuqi pengarang kitab ini adalah cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah dan rahmat sejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabi khairu man qad 'allama, iaitu nabi yang mana sebaik-baik insan yang telah mengajarkan kepada kita akidah ini. Maka ini adalah akidah disusun oleh ulama daripada apa yang mereka dapat melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hebatnya kita anggota awam yang mana pengarang dapat melalui mimpi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ali was sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadi yaqtadi. Demikian jugalah selawat dan salam ke atas keluarga Nabi, sahabat-sahabat dan setiap orang yang memberi petunjuk dan setiap orang yang telah mengikut sebaik-baik petunjuk. Wa as'alul karim ikhlasul amal. Ini pengarang kitab memohon kepada Allah untuk kita. Maka kita kena aminkan doa yang dia baca oleh yang ditulis oleh pengarang kitab. Wa as'alul karim, aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, ikhlasul amal, akan keikhlasan dalam beramal. Wa naf'a kulli man biha qad istaghal, dan juga semoga bermanfaat bagi orang yang mempelajari dan juga mengajarkan kitab ini. Abiyatuha maizun bi'addil jummali, tarikhuha li hayyi ghurrin jummali. Dan juga abiyatnya, abiyat maksudnya bilangan-bilangan bait ini mengikut bilangan bait maizun. Okey, ini apa? Ini adalah kiraan dalam ilmu adat. Saya tak mensyarahkan ilmu adat. Misalnya Anas Senamat panjang nak cerita satu persatu huruf mim ya zal zal itu, maka dapatlah totalnya 57 bait. Mim ya zal dapat total 57 bait. Kemudian bi'adil jummali, tarikhuha, tarikh kitab ini dibuat pula mengikut kepada huruf li hayyin ghair jummali, iaitu li hayyin ghur. Li hayyin ghur dapatlah tahun dia iaitu 1258 Hijrah. Samaituha aqidatul awami, saya namakan nazam ini dengan nama aqidatul awam min wajibin fid din bitamami, juga yang mana wajib diyakini dalam urusan agama secara sempurna bagi orang awam, iaitu orang yang baru dalam tahap permulaan belajar khususnya pada ilmu akidah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afwan minkum. Jadi itu adalah bahagian daripada kitab Aqidatul Awam yang mana kita bacakan tadi sampai habis matan dia. Mudah-mudahan dapat manfaat dan Allah bagi redha, maghfirah, pengampunan, keberkatannya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta Allah berikan kemudahan untuk kita beramal, dan juga kita boleh share dan sampaikan kepada yang lain-lain, sahabat-sahabat, saudara-saudara muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mendapat kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ijazahkan kitab ini seperti mana yang diijazahkan oleh guru-guru kami, khususnya almarhum Fadil Musalli ala Sayyid, khususnya Al-Fadil Tuan Guru Haji Rafa'i rahimahullah ta'ala, dan khususnya yang diambil nasab ijazah kitab ini daripada Syekh Saleh bin Abdul Qadir Baihani dan Hujjah Syekh Muhammad bin Abdul Qadir Idrus, dan juga kepada para guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ijazah ammah wa khassah. Wa ajaztukum bima jaza'an masyayikhina wa muallimin wa mudarrisina wa asatidina min masyayikhihim min masyayikhihim barakah insyaallah, wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bina wa bikum wa jami'il muslimin ammah wa bi barakatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal amal salih al khas, wa natlubu min Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bihi wa bi ulum wa bil kitab wa bi aqidatil awam, wa ja'alna min al muqtari fi akhir az-zaman, wa jannibna min al bala wal waba wa dhulm wal qahth wal amrad wal asqam ma dhahara minha wa ma batan, bi barakati dirasatil kitab wa qira'atil kitab aqidatil awam, barakati Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain, wa jama'ana bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi amin. Bismillahil Fatihah. Ajastu lakum.
kiranya ada apa-apa yang boleh kita share, yang boleh kita kongsi, yang boleh kita orang kata semak semula, ataupun ada apa-apa yang boleh kita bincang, boleh utarakan. Mana yang ada kita bersamalah dapat carikan jawapan. Kalau tidak ada, saya akan serahkan semula kepada Ustazah Mahani. Majlis seterusnya dibuka untuk sesi soal jawab jika ada. Dijemput pada Asatizah sekiranya ada soalan untuk diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sikit lah, ni lain sikit berkenaan dengan solat ya. Sebagaimana kita ketahui, korin yang Islam tu korin Rasulullah SAW saja. Yang kita semua ni adalah korinnya bukan Islam. Jadi macam kita solat tu Ustaz, hati kita tu kita nak tetapkan tumpuan pada ketika solat khusyuk, ketika solat tu supaya kita benar-benar khusyuk dan tidak ingat lain daripada apa yang berlaku di luar dan sebagainya yang berlaku fikiran di dalam hati kita. Macam mana tu Ustaz? Yang sekali lagi tadi apa yang Islam, apa yang tak Islam tu? Korin yang Islam tu hanya korin Rasulullah SAW saja kan? Korin. Ya. Ya. Itu yang banyak mengganggu kita. Kalau misalkan kita sebagai perumus semakin banyak macam mengganggu hati kita, kekhusyukan kita dalam solat dan sebagainya. Saya nak minta Ustaz ulas sikitlah dan supaya kita ni dapat khusyuk sebenar-benarnya dalam solat tu Ustaz. Kadang kita solat, baru nak mula solat dah teringat macam-macam. Banyak-banyak mengganggu kita supaya kita pun dapat solat yang sempurna, insya-Allah mudah-mudahan. Minta Ustaz ya, Ustaz jelaskan. Terima kasih banyak Ustaz. Sama. Subhanallahil azim. Berkenaan dengan soalan daripada Puan tadi, saya rasa macam sangat tidak layak untuk menjelaskan atau menjawab soalan tersebut kerana berkaitan dengan khusyuk dalam solat. Subhanallahil azim. Dan tidaklah boleh, maksudnya saya rasa macam sangat-sangat bukan ni bukan tawaduk, bukan rendah diri, tapi rasa sangat-sangat hinanya diri ini kalau nak cerita tentang khusyuk dalam sembahyang, kerana ia adalah anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang mana dikasihi oleh Allah Ta'ala. Baik, cuma saya akan share berdasarkan apa yang di-share daripada kitab-kitab, apa yang di-share oleh ulama-ulama, oleh guru-guru lain. Dan saya share ni sebagai saya punya amalan sendiri juga. Maksudnya bukan sahaja untuk menjawab soalan bagi yang bertanya sahaja untuk amalkan, bahkan untuk kita semua, khusus untuk diri saya sendiri, sama-samalah kita semua kena ikhtiar kok mana pun nak dapat khusyuk ni. Baik, yang pertama sekali, khusyuk ni adalah anugerah Allah Ta'ala. Iaitu kita pegang, khusyuk adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Jadi kok mana pun apa saja yang kita nak daripada Allah, kena minta. Kena minta, bermakna berdoa. Itu yang pertama. Itu yang ulama-ulama kita sebut macam mana nak dapat khusyuk, doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada. Itu hakikat orang yang hatinya sentiasa berhubung atau terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda pertama sekali Allah dulu. Contoh orang kata, macam mana kita nak tambah rezeki kita? Doa pada Allah. Mungkin ada setengah orang kata doa juga. Usahanya, ya doa dulu, usahalah. Lepas tu kita usahalah. Yang disebut nama Allah dulu. Masuk dalam bab khusyuk. Macam mana nak khusyuk? Doa pada Allah. Minta dengan Allah sebab Allah sahaja yang memberikan. Okey, baik. Kemudian yang kedua, sampailah kepada kita punya ikhtiar ataupun usaha-usaha kita. Maka bila dimaksudkan dengan usaha-usaha dekat sini, kita kena memahami sembahyang itu dalam solat maka merangkumi 3 perkara. Dalam sembahyang merangkumi 3 perkara, iaitu ada dia punya zahirnya dan ada batin. Ataupun senang cerita kita sebut macam ni. Ada fiqhnya, ada tauhidnya, ada tasawufnya dalam sembahyang. Maka bila kita memahami 3 benda itu, seperti mana kita faham bahawa dalam hadis Nabi SAW, dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis 40, dalam hadis yang kedua, bila mana malaikat Jibril datang jumpa Nabi SAW, duduk depan Nabi dan bertanyakan tentang apa? Yang pertama, disuruh Nabi ceritakan tentang Islam, iaitu tentang iman, yakni rukun iman dah, yakni berkaitan dengan akidah. Kemudian, rukun Islam, iaitu berkenaan dengan fiqh. Dan yang ketiga tentang ihsan, iaitu berkenaan dengan tasawuf. Fiqh, akidah dan tasawuf, 3-3-nya dalam solat ada. Maka ini sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Maka first kali jaga kita punya fiqh lah, iaitu jaga hukum hakam dalam sembahyang lah, senang fahamnya. Zahir dia, pergerakannya, sah tak sahnya, batal tak batal, pergerakan itu semua kena jaga. Baru kita dapat khusyuk. Yang keduanya pula, yang kena jaga, dia bila bukan maksudnya bila saya sebut yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bermakna yang pertama lebih penting daripada yang kedua. Tidak. Dia sebenarnya semua penting. Cuma saya bagi nombor ni untuk memecahkan. Hakikatnya, semua itu sama-sama penting. Jangan kata fokus yang ni dulu, yang nombor 2 ni kemudian. Tak. Dia kena buat sama-sama. Jadi yang pertama tadi, mereka kena jaga untuk hukum hakam. Yang keduanya jaga apa? Jaga juga dekat akidah dia, iaitu hati kita mesti tahu kita sedang menghadap siapa. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu buat benda itu, tahuilah bahawa Allah sedang melihat kamu. Bermakna hati itu kena jelas siapa sedang kita menghadap. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berada di depan seseorang yang hebat, saya bagi contoh seorang ni, kita berada di depan raja lah. Kalau kita ada di depan sultan, kita rasa apa lain tengok. Oh, nak bergerak pun ada tuan-tuan cabut bulu hidung masa tu. Ya, ada. Ataupun bau punggung ke apa. Tak ada. Time tu tegak. Sebab kita sedang tahu siapa di depan kita. Jadi, Syekh Daud Fatrani dalam kitab Munyatul Musalli sebut apa? Benda pertama, kenal, tahu siapa depan, siapa yang kita tengah menghadap ni. Supaya tak main-main, supaya tak lebih kurang. Jadi bila kita tahu siapa kita hadap, kita kenal siapa kita hadap, jadi dekat situ kita akan rasakan khusyuk dia. Maksudnya kita akan rasa khusyuk sebab kita tahu ada yang tengah memandang kita, ada yang sedang melihat kita dan kita sedang menghadap dia. Seperti mana kita tahu kita tengah menghadap sultan atau menghadap Perdana Menteri, menghadap seseorang yang hebat, kita tak akan buat benda-benda bukan-bukan. Seperti itu juga kita tahu kita tengah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana hendak mendapatkan orang kata mengenal yang mengenal apa yang kita hadap ataupun apa yang kita sembah. Di situlah ulama-ulama tauhid mengatakan mengenali sifat-sifat siapa yang kita sembah, iaitu sifat-sifat Allah. Sifat 20 tu. Dengan kita mengetahui sifat-sifat yang kita sembah itu, sifat-sifat Tuhan yang kita sembah, sifat-sifat af'al zat yang kita sembah, bermakna di situ akan menghadirkan kita untuk kenal siapa dia dan kita berhati-hati dan merasakan yang kita sedang menyembah dia. Itu yang dalam segi akidahnya, dari segi tauhidnya. Dan yang ketiga dari segi tasawufnya, yang inilah yang diajarkan pula dalam bab-bab lain, iaitu berkaitan dengan hati. Tasawuf ni bicaranya pasal hati pula, iaitu macam mana nak bersihkan hati daripada riya, daripada takabur, daripada ujub. Yang ni maksudnya tiga-tiga elemen ni kita kena jaga. Bukan sahaja jaga yang zahir, iaitu pergerakan batal sah sembahyang. Dalam masa yang sama juga jaga hati
bersihkan hati. Dan yang ketiga, jaga juga ketika mana dalam akidah tu, dalam sembahyang, kita tahu siapa kita sembah. 3 benda inilah yang akan membantu untuk mendapatkan khusyuk yang sempurna. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan Allah Ta'ala, saya teringat salah seorang guru saya pernah bagi tahu, jangan mengharapkan mendapatkan hati yang bersih ketika sembahyang kalau luar sembahyang hati tak bersih. Maksudnya dalam sembahyang jangan fikir apa-apa. Habis tu luar sembahyang boleh deki. Dalam sembahyang jangan riak. Luar sembahyang boleh riak. Dalam sembahyang jangan ujub. Luar sembahyang boleh ujub. Kalau luar sembahyang ujub, dalam sembahyang pun dia akan ujub. Kalau luar sembahyang riak, dalam sembahyang pun dia akan riak. Kerana benda itu perlu dibuang pada kehidupan kita, bukan pada solat saja. Sebab tu ada setengah syekh-syekh dia cukup marah bila mana seseorang ni, contoh ni kalau bab fiqh lah. Tuan-tuan tahu kan kalau kita pakai seluar kan, ustaz sekalian, kalau kita pakai seluar labuh, orang lelaki kalau suka seluar labuh, biasa dia sembahyang dilipat seluar. Dilipat seluar tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukanlah ni begini kan cerita halal haram. Ada setengah syekh-syekh dia tegur. Kenapa lipat? Dia katakan tak elok sembahyang seluar labuh. Seluar labuh tu bukan tak, kalau kita nak pegang pasal seluar labuh tak elok, bukan dalam sembahyangnya, luar sembahyang pun tak elok. Jadi kau nak lipat kan dalam sembahyang aja, macam orang kata apa? Ini adalah orang yang tak ikhlas. Dia dalam sembahyang lipat, luar sembahyang orang buka. Macam nak ada Allah aja buat begitu. Tengok tak ada Allah tak buat. Tapi tak ada masalah pun. Seluar labuh tak labuh bukannya hukum haram halal. Cuma kita ceritanya, bila dekat dalam sembahyang lipat, luar sembahyang tak lipat. Kalau dah panjang tak lipat. Kalau nak setting, nak betul-betul singkat, pakai yang setting terus. Mudah gitu kita faham kaedah dia. Baik. Jadi sama juga dalam bab 3-3 ni, kita jaga hati apa semua tu, maksudnya itu 3 elemen penting lah, iaitu akidahnya, hukum hakamnya dan tasawufnya, tazkiyatun nafs, penyucian hati untuk dapat meraih khusyuk. Bukan saya cakap maksudnya saya dah sampai, tak, saya pun tengah usaha cuba benda tu. Benda ni payah. Syaitan ni dia tak rehat. Daripada sebelum sembahyang tu dah kacau dah. Bila dah angkat takbir, kacau time takbir pula. Yang Allahu Akbar kabira tu. Berapa kali Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Allah kali habis sembahyang dengan kabira dia tu je. Lepas tu dah baca Fatihah. Lepas tu dah baca surah. Rakaat pertama selesai. Rakaat kedua tak selesai. Ada orang sembahyang, rakaat pertama dah tak khusyuk. Ada orang pertama khusyuk, 2 khusyuk, 3 khusyuk. Yang keempat, time tayyat akhir tu hilang khusyuk. Nak kata benda tu payah sangat nak maintain sampai 4. Sebab itu, Rasulullah SAW Muhammad, 3 elemen yang saya sebutkan tadi itu perlu dijaga, antaranya untuk meraih khusyuk, usaha kita. Dan disebutkan juga dalam kitab Pengatur Musalli bahawa seseorang yang nak menghadap sembahyang, nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ini antara ikhtiar iaitu 30 minit sebelum sembahyang jangan buat apa-apa melainkan perkara yang mengingatkan pada Allah Taala. Ini antara usaha. Yang ni yang kita lemah. Kita lagi seminit nak sembahyang, malah WhatsApp dulu. Lagi seminit lagi dah. Bila tengah komat tu sempat lagi up status Facebook dia. Up lagi dia ambil gambar kat mimbar tu. Alhamdulillah sembahyang di masjid baru hari ini. La ilaha illallah. Bila tengah komat dia sempat lagi nak up status dia. Sepatutnya masa tu ulama kata hanya fokus pada perkara ingat pada Allah. Maksud contohnya apa? Baca Quran boleh, sembahyang sunat boleh, zikir boleh. Jadi tak ada benda lain yang mengganggu antara dia dengan Allah. Kalau boleh clearkan sekurang-kurangnya 30 minit. Sekurang-kurangnya lah kalau boleh. Tak boleh pun 15 minit. Ataupun paling bagus 2-3 jam. Kalau tak ada kerja lah. Kalau kita yang kerja ni susah. Paling tidak pun 10 minit, 15 minit tu jangan buat apa-apa dah. Jangan fikir apa-apa. Telefon jangan ni dah apa semua. Ini tuan-tuan, dia lagi bila lagi seminit nak komat, dia reply WhatsApp, member tanya, sekarang waktu lunch kan, dia Zuhur kan, sekarang Zuhur. Nak masuk waktu Zuhur. Member nak jalan, bayang dulu. Jadi dia mesti member dia, jap ni nak makan kat mana? Kan, member dia kata ikut sukalah. Kalau kedai yang dekat ujung tu okey tak? Bilal pun komat. Handphone letak dalam poket, sembahyang. Allahu Akbar. Tengah-tengah Fatihah tu, pun dia gegar. Confirm dia tak khusyuk, dia tengah fikir. Member pun reply apa kan? Dia tengah fikir tu, member ajak makan kat mana? Dia tahu, dia nak ke tak? Dia tahu ke tak kedai tu? Dia tahu ke tak aku tengah sembahyang ni? Kan jadi dia kata aku tak reply pula. Jadi benda tu pegang mengganggu kita sebab sebelum kita sembahyang tu tak bersihkan dulu. Ini kita ikhtiarlah, kita usaha mana yang kita boleh, mana yang kita mampu. Misalnya ala Sayyidina Muhammad, khusyuk ni, kalau kita nak cerita khusyuk macam mana ulama-ulama dulu khusyuk, macam mana sahabat-sahabat dulu khusyuk adalah benda dalam hati. Benda dalam hati. Dia tak semestinya badan. Ada orang sembahyang, tuan-tuan tengok orang sembahyang. Tunduk. Allah khusyuk. Bukan khusyuk tu bukan khusyuk, tu bongkok.
Takkan orang semayang macam ni, pelagak dia menjaga semayang. Bukan. Badan ni bukannya ada efek apa-apa. Dia hanya pada hati. Khusyuk pada hati. Bukan bermakna kita tunduk kepala itu tawaduk. Bukan makna bila dongak kepala tu makna takabur. Tidak. Sebab benarnya dalam hati. Termasuklah kita bicarakan bab khusyuk. Khusyuk dalam hati. Maka nak dapatkan benda tu, first kali doa, kemudian ikhtiarlah dengan cara macam yang saya sebutkan tadi. 3 tu jaga hukum hakamnya, akidahnya, kenal siapa yang kita sembah, dan juga jaga hati. Jangan sampai ada rasa-rasa yang tidak baik dalam hati. Wassalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hati tu jangan ada benda-benda yang tak baik, bersihkan. Luar sebelum sembahyang tu dah bersihkan. Kemudian yang terakhir sekali, seperti mana saya dah sebutkan, almarhum Syekh Fatin rahimahullah ta'ala, iaitu sebelum sembahyang, clearkan dulu. Jangan buat apa-apa sebab benda tu memang akan diganggu. Dan disebutkan dalam satu kitab Risalah Jami'ah, innama yataqabbalullah minas solah bi khatril khusyuk wal khudur. Sesungguhnya yang diterima daripada sembahyang kita mengikut kadar khusyuk kita. Yang ni yang kita sedih dan kita bimbang. Bayangkanlah berapa kadar khusyuk kita. Berapa persen? 1%, 2%, 50%, 70%. Kalau 20% tu jadi yang diterima. Yang ni tak diterima. Kalau macam mana pun kita tetap kena usaha, ikhtiar. Seboleh-bolehnya kita minta pada Allah sebelum kita pejam mata, sebelum kita menghadap Allah, sebelum diambil oleh Allah, sebelum dijemput oleh Allah, kita dapat merasakan khusyuk tu. Sebab kemanisan khusyuk tu lain macam, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada sahabat Nabi tengah semayang. Masa tu masa peperangan. Jadi malam tu dia orang tidur. Orang dulu dia gentle, dia perang punya dahsyat. Perang dia orang ni perang depan berhadapan, dia bukan serang belakang-belakang gitu. Bukan dia jauh tembak. Jadi dia perang tak menang lagi. Okey stop. Okey rehat. Okey rehat dulu. Sana pergi rehat, sini pergi rehat, tidurlah kat kemah masing-masing. Jadi setiap malam tu ada sahabat yang berjaga. Dia pakai shift lah, hirasah lah, berjaga malam. Jadi berjaga. Bila dia berjaga, dia bukan duduk saja, dia semayang. Dia semayang tu, sahabat yang tengah tidur bawah, dia bangun. Bila bangun, sahabat tu bangun, tengok-tengok ni. Ada air apa ni? Bila dia pegang-pegang, di bau-baunya darah. Darah siapa? Daripada yang semayang. Dekat yang semayang tu, belakang dia dah penuh dengan anak panah. Dipanah oleh musuh. Darah tu dah mengalir sampai ke bawah dah, sampai ke orang yang tengah baring tu. Tapi yang sahabat yang kena panah tu tak bergerak dia. Masih maintain dalam semayang dia. Tak bergerak, tak sakit, tak apa. Sebab apa? Sebab dia tengah khusyuk, dia dah tak sedar apa yang berlaku keliling dia. Dia tak tahu apa yang berlaku sekeliling kita. Masalah Muhammad. Kita semayang apa? Kan, misalnya ala senang Muhammad. Kan bayangkan ada orang semayang, dia semayang. Betul ada orang sembang. Kan dia dengar orang sembang, dia tengah semayang. Dia pun pejam mata lah, khusyuk. Pejam mata. Tak mau dengar. Hab sembang tu pun bahlul juga pergi sembang depan sebelah orang semayang. Jangan kacau orang semayang. Jadi pergi sembang-sembang, dia pejam mata lah. Habis dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun pandang yang sembang tu. Tadi yang kau sebut tu salah tu. Patutnya dia boleh sambung yang kawan tu sembang tu. Maksudnya dia dengar juga. Maksudnya itulah kita. Kita boleh sambung orang yang sembang tadi tu. Kita siap tegur dia lagi. Salah tu. Bukan. Yang tu kakak dia. Jadi bukan tengah semayang ke? Nak beritahu itulah kita. Lemahnya kita. Tapi kita nak macam mana pun, yang ditanyakan puan sebentar tadi, kita kena ikhtiar lah. Saya pun kena ikhtiar. Semua kita kena ikhtiar supaya kita dapat benda tu. Nikmatnya benda itu. Seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para ulama, para awliya, para syuhada, para salihin, mereka mendapat khusyuk. Sebab bila dia dapat khusyuk, maka dia dapatlah halawatul iman, halawatul ibadah, kemanisan ibadat tu. Dia zuk, dia rasa kesedapan, dia rasa kemanisan bila dia ibadat. Seperti Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan apa? Malaikat rahmat segan dengan Uthman bin Affan. Lalu ditanyakan sahabat, kenapa malaikat rahmat segan dengan Uthman? Sebab Uthman bin Affan ini, Nabi kata apa? Setiap malam sembahyang tahajud 1 rakaat 30 juzuk Al-Quran dia baca. Dalam 1 rakaat dia. La haula wala quwata illa billah. 1 rakaat 30 juzuk. Kita berapa juzuk kita baca? Ke tahajud ke tidak? Itu soalan dia kan. Tapi nak bagi tahu 30 juzuk dalam 1 rakaat. Dia tak rasa penat ke? Saya baca 1 surah Amma Yatasa'alun Ustaz, sampai habis tu pun mengah dah dia kata. Mengah pasal kita, jangan compare kita. Memang tak faham. Tapi yang Uthman bin Affan, sebab apa? Sebab kemanisan dalam ibadat. Mudah-mudahan Allah bagi kita kemanisan itu, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan dan mudah-mudahan Allah berikan kefahaman, insya-Allah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada
Asatizah yang lain yang ingin mengajukan soalan, dipersilakan. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suryi, seandainya tidak ada soal jawab, mohon izin boleh ke kita tutupkan kelas ni awal. Boleh. Saya kira sampai 3 Ada tak asatizah yang nak mengajukan soalan? 1, 2, 3. Baik, jika tak ada, kita... Terima kasih Ustaz atas penjelasan tadi. Terima kasih banyak. Syukran. Alhamdulillah, terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suryi bin Hassan atas perkongsian ilmu pada pagi ini dan hari-hari sebelum ni, bermula daripada siri yang pertama hingga yang kelima. Mohon halalkan segala ilmu. Semoga kami yang mengikuti kelas ini dapat meningkatkan kefahaman dan pengetahuan serta mengamalkan segala ilmu yang Ustaz kongsikan. Syukran juga pada Al-Fadhil Ustaz kerana telah mengijazahkan tadi kitab Aqidatul Awam kepada kami. Semoga kita semua dapat meneruskan pengajian kitab-kitab yang lain di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang hadir menjayakan majlis ilmu pada pagi ini. Untuk itu, marilah sama-sama kita akhiri majlis dengan kalam yang mulia, surah As dan tasbih kafar. Subhanakallah wa bihamdika.